Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Za pasti tahu kepada semua para penonton yang sedang bersama-sama dengan kita pagi yang serba ini dalam sesi Siti Sultan. Semua penonton Malaysia yang bersama dengan kita pada pagi ini sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas daripada ancaman COVID-19 insya-Allah. Dan saya dengan ini juga ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang sedang menduduki peperiksaan SPM 2020 dan jika tidak silap saya, hari ini adalah kertas peperiksaan pendidikan Islam. Semoga diberikan ketenangan, kelapangan dan daya fikiran yang cerdas dan tajam untuk menjawab peperiksaan yang bakal berlangsung sehingga akhir Mac ini insya-Allah. Dan pada hari ini kita dalam sesi taklimat kemasukan ke Universiti Sultan Zainal Abidin khusus untuk adik-adik di luar sana yang ingin melanjutkan pelajaran ke Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun Universiti Awam ke peringkat asasi ataupun diploma ataupun ijazah sarjana muda. Dan kita tahu para penonton di luar sana tertanya-tanya, di Uniza ini di mana, ada fakulti apa, ada kos apa, dan mana tahu selepas adik-adik di luar sana mendengar taklimat selepas ini, adik-adik akan berjumpa minat ataupun kos-kos ataupun program pengajian yang kita kata kenalah dengan jiwa adik-adik insya-Allah. Dan bagi yang tertanya-tanya, Uniza ini ada berapa kampus, terletak di negeri mana dan apa base ataupun program-program pengajian yang ditawarkan, sama-sama kita saksikan VT ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Okey, begitulah video sedikit sebanyak yang telah membawa adik-adik semua untuk meninjau Universiti Sultan Zainal Abidin secara digitalnya, secara mayanya, yang menerangkan tentang kemudahan-kemudahan dan juga program-program yang berada di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan semestinya Uniza ini terletak di negeri Pantai Timur, negeri Terengganu Darul Iman, yang mana dikatakan sebagai negeri cantik, budaya menarik, orangnya pun baik-baik, insya-Allah. Dan buat adik-adik yang bimbang macam yang menduduki SPM pada hari ini, yang kata terlepas dengan sesi kemasukan ke Universiti Sultan Zainal Abidin, taklimat kemasukan pada hari ini, jangan risau, jangan bimbang, jangan khawatir. Sesi taklimat ini masih lagi boleh ditonton oleh adik-adik di luar sana menerusi Facebook kemasukan BPKPJPT ataupun Facebook Universiti Sultan Zainal Abidin FB rasmi. Rakamannya masih akan tetap berada di Facebook tersebut. Adik-adik jangan risau jika terlepas sesi live bersama kami pada pagi ini, kerana rakamannya akan tetap berada di Facebook tersebut. Dan bagi membawa adik-adik semua untuk discover, orang kata untuk menerokai Universiti Sultan Zainal Abidin pada pagi ini, insya-Allah kita bawakan khas panel-panel jemputan kita yang cukup berpengalaman, yang cukup berinformatif untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang program-program pengajian yang terdapat di Uniza. Dan pada hari ini, pada pagi ini, bersama saya untuk sesi pertama ini, kita mempunyai 3 orang panel yang cukup, kita kata bukan biasa-biasa. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, Puan Nur Gigi Diana binti Azmi, pensyarah juga Ketua Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi Fakulti Bahasa dan Komunikasi Uniza. Yang kedua, kita ada Dr. Zainab binti Muhammad Syafi'i, Ketua Pusat Pengajian Sains Kejururawatan Fakulti Perubatan Uniza. Dan kita juga ada Encik Zulkifli bin Abu Bakar, pensyarah Universiti Fakulti Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Dah ready untuk bersama dengan adik-adik kita? InsyaAllah. Yang insya-Allah kita kata bakal bergelar mahasiswa Uniza. Ya. Dan sebagai pembukaannya, ramai yang tertanya-tanya, Uniza ini ada kos apa? Adakah berteraskan kos Islamik sahaja? Adakah berteraskan kos undang-undang sahaja? Tidak. Semestinya tidak, kerana Uniza kita telah berkembang, yang mana sejarahnya bermula daripada Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin ataupun lebih dikenali sebagai KUZA, yang mana pada hari ini kita sudah mempunyai pelbagai program pengajian yang menarik untuk ditawarkan, termasuklah bidang kesihatan, bidang kemanusiaan, bidang agama itu sendiri dan sebagainya, yang mana kita akan sama-sama meneroka dengan ahli-ahli panel yang cukup kita kata berpengalaman dan berinformatif. Dan sebagai pembukanya pada pagi ini, di mana adik-adik yang berminat untuk menyertai bidang-bidang kita kata kesihatan, doktor perubatan, farmasi, dan juga ingin menjadi ahli-ahli sains kesihatan yang profesional seperti pegawai dietetik, kita ada makmal perubatan, dan juga kita ada radiologi punya department. Dan bagi berbincang dengan lebih mendalam tentang program-program yang ditawarkan dalam bidang kesihatan ini, bersama saya dengan pada pagi ini iaitu yang berusaha Dr. Zainab binti Muhammad Syafi'i, Ketua Pusat Pengajian Sains Kejururawatan Fakulti Perubatan Uniza. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Jadi Doktor, kita akan discover bidang-bidang kesihatan yang terdapat di Uniza khususnya, yang mana saya difahamkan kita ada 3 fakulti utama yang berkaitan dengan bidang kesihatan, iaitu Fakulti Perubatan, Fakulti Sains Kesihatan dan juga Fakulti Farmasi. Di fakulti kita terjah Fakulti Perubatan dulu, Doktor, yang mana di Fakulti Perubatan ini apa program-program yang ditawarkan di Fakulti Perubatan, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih Cik Mizi. Sebelum saya memulakan, izinkan saya memberi serangkap pantun ya. Oh, ada pantun. Okey, insya-Allah kita ada pantun pagi ini. Terengganu indah, jabatan angkat. Wah. Bandar cantik, pantai menarik. Datang Uniza, insya-Allah berkat. Insya-Allah. Program hebat, lagi tertarik.
InsyaAllah ya. So dengan itu saya akan mulakan dengan kita ada beberapa fakulti yang berasaskan ataupun kita kata kalau adik-adik ingin ya melanjutkan pelajaran dalam bidang kesihatan, kita mempunyai 3 program di UNIZA ya, iaitu Fakulti Perubatan, Fakulti Sains Kesihatan dan juga Fakulti Farmasi. So saya akan pergi satu persatu ya Cik Mizi, insya-Allah. Fakulti Perubatan. Ya, Fakulti Perubatan semestinya ya insya-Allah. So kita ada satu program diploma ya, iaitu Diploma Sains Kejurawatan, di mana Diploma Sains Kejurawatan ni mengambil tempoh selama 3 tahun ya, pengajian. Dan juga yang kita sedia ada ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan. Ini ijazah yang orang kata nak jadi doktor. Ya, yang ini ijazah untuk jadi doktor ya. Jadi untuk jadi doktor ni bukan mudah ya. Program ni khas yang paling lama iaitu selama 5 tahun 5 pengajian. Okey. Ya. Dan kita untuk tahun ini ya 2021 insya-Allah kita ada 2 program baru di Fakulti Perubatan. Yang mana kita akan tawarkan pada Oktober 2021. Kita mempunyai Sarjana Muda Sains Kejurawatan Kepujian dan juga kita mempunyai Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan dengan Kepujian. 2 program ini adalah program ijazah yang akan memakan masa selama 4 tahun. 4 tahun. Ya. Maksudnya kedua-dua program baru ini adalah di peringkat ijazah sarjana muda. Ya, betul. Okey ya. So sebelum saya pergi dengan lebih detail berkaitan dengan 2 program baru, saya juga ingin menjelaskan kita juga mempunyai program di Fakulti Sains Kesihatan. Ya, Sains Kesihatan kita mempunyai diploma radiografi. Kita juga Yang ni nak jadi juru X-ray. juru X-ray betul. Dan kita mempunyai diploma teknologi makmal perubatan. Ni masa-masa COVID ni mereka sangat sibuk. Testing semua kan? Yang duduk di lab-lab. Ya betul, yang duduk di lab-lab. Ini mereka punya tugas lah ya. Alright. So kita ada juga diploma fizioterapi. Okey, kalau macam kata aksiden ada patah-patah, mereka lah yang akan memulihkan keadaan fizikal seseorang ya. Okey. Dan juga ijazah sarjana muda sains bio perubatan dengan kepujian. Yang Okey. bagi perubatan ni duduk lab juga ke doktor? Dia ada juga lab base ya. So maknanya ini program ini adalah program ijazah yang mana memakan masa selama 4 tahun. Okey. Dan juga program diploma semuanya di sains kesihatan memakan masa 3 tahun 3 tahun. pengajian. Okey. Alright. So kita juga mempunyai selain daripada yang saya sebut tadi diploma dan juga bio perubatan, kita juga mempunyai ijazah sarjana muda, sains pemakanan, dietetik dan juga perimejan perubatan kepujian. Yang ini semua mengambil masa selama 4 tahun pengajian. Ya. So maknanya nanti bila keluar boleh kerja-kerja di bahagian-bahagian ataupun bidang-bidang kesihatan yang banyak kita tawarkan ya di luar sana. Dan yang akhir sekali adalah Fakulti Farmasi. Ya, ini kita juga tawarkan iaitu ijazah sarjana muda farmasi kepujian yang akan mengambil masa 4 tahun. Ya, Fakulti Farmasi berada di kampus Tembilah. Besut, ya. Dan Fakulti Perubatan kita berada di tengah bandaraya Kuala Terengganu iaitu berhadapan dengan Hospital Sultanah Nur Zahirah. Oh, senanglah macam tu doktor. Ya, kita cross jalan aja untuk buat praktikal. Untuk buat praktikal, ya. walk around dan sebagainya. Ya. Fakulti Sains Kesihatan doktor kat mana? Sains Kesihatan berada di kampus utama iaitu kampus kesihatan di Gombadak lah. Nursing pun berada di Gombadak dan kita juga mempunyai bangunan yang khas untuk nursing jugalah. Di kampus Gombadak. Di kampus Gombadak juga. Dari segi praktikal untuk course nursing mereka menjalankan latihan amali di hospital ke atau di mana doktor? Okey, bagi kejurawatan dan juga semua program kesihatan, kita juga mempunyai MOA ya dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di mana semua pelajar-pelajar menjalani menjalani praktikal dan juga penempatan mereka sepanjang tempoh pengajian kita hantar ke hospital-hospital Kementerian Kesihatan dan juga jangan lupa ya UNIZA bakal mempunyai hospital Sultan Zainal Abidin iaitu yang terletak di kampus Gombadak. InsyaAllah kita akan buka pada hujung tahun ini. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi makanya semua pelajar-pelajar perubatan, sains kesihatan boleh juga menjalankan sesi praktikal dan juga pembelajaran di hospital
baru UNIZA nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tadi doktor juga telah ada menyebut kita ada dua program baharu ya doktor? Ya, betul. Dan saya yakin para penonton di luar sana juga tertanya-tanya program baru ini apa perinciannya doktor? Apa peluang kerjayanya? Apa syarat-syarat nak masuk ke program baharu ni khususnya doktor? Boleh doktor kongsikan sedikit? Baik. Bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Kejurawatan Kepujian ya yang mengambil masa selama 4 tahun. Syarat-syarat yang paling ringkas ya saya nak sebutkan di sini adalah antaranya mereka boleh masuk melalui selepas STPM, selepas matrikulasi dan juga asasi sains. Asasi sains. Dan juga kita membuka peluang kepada pemegang-pemegang diploma sains kejurawatan juga. Diploma termasuk yang diploma dari universiti luar. Ya, betul. Kita buka juga. Okey. So maknanya dekat sini kalau masuk kemasukan melalui STPM dan juga asasi dan juga matrikulasi, CGPA yang kita perlukan yang minimalnya adalah 2.5 sahaja. Manakala kita juga meletakkan syarat minima bagi grade C campur bagi mata pelajaran sains, biologi, matematik dan juga satu mata pelajaran lain. Selain daripada itu, kita juga mempunyai syarat-syarat SPM. Ya, SPM level dia kena memenuhi beberapa syarat lah. Terutamanya mesti mendapat sekurang-kurangnya grade C bagi mata pelajaran biologi, sains, matematik, English, sama ada pendidikan Islam ataupun satu mata pelajaran lain. Selain daripada SPM tu, kita juga menitik beratkan ya pelajar-pelajar boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Ya, jadi kita meletakkan syarat muat dengan band 3 untuk kemasukan. Ya. Okey. Dan juga of course bila kita kata bekerja sebagai seorang yang berkait dengan kesihatan, maka calon-calon hendaklah sihat tubuh badan. Ya, mesti ya sihat tubuh badan. Dia mesti sihat untuk rawat orang. Ya, betul. Kita kena diri kita sihat dahulu sebelum kita pergi kepada orang lain untuk kita merawat orang lain ya. Selain daripada itu, diploma kalau saya nak jelaskan di sini, kalau katalah dia mempunyai diploma lain ataupun diploma in nursing sendiri, kita juga memerlukan CGPA sekurang-kurangnya 2.5. Maksudnya walaupun bukan diploma dalam bidang kejururawatan, Ya, juga boleh memohon. juga boleh memohon. Ya, juga boleh mohon. Dari segi orang kata saya difahamkan bahawa graduate employment ataupun GE bagi bidang kejururawatan ni adalah sangat tinggi bagi graduan lepasan UNIZA. Betul ke doktor? Ya, betul. Setakat ini Alhamdulillah semua graduan daripada Universiti Sultan Zainal Abidin terutamanya diploma sains kejuruteraan yang memang kita telah establish iaitu selama 25 tahun kita dah establish nursing program nursing untuk diploma ni di UNIZA, sebelum ni dikenali sebagai KUZA ya. Betul, betul. Memang sangat-sangat tinggi pasarannya. Sebab apa? Kalau tengok dari segi GE pun memang kita mencapai 100% every year. Alhamdulillah. Sebelum pelajar-pelajar di graduate ya, bergraduasi, mereka semua telah ditawarkan tempat-tempat pekerjaan, terutamanya di sektor awam dan juga di sektor swasta. Termasuk sektor swasta. Ya, termasuk di sektor swasta. Maksudnya graduan ni tidak terhad dalam sektor awam semata-mata, tetapi Ya, betul. boleh orang kata mengembangkan kerjaya mereka di dalam sektor swasta seperti hospital ataupun medical center, Ya. Gleneagles, doktor? Boleh, semua boleh. Mereka bukan saja boleh bekerja di swasta, mereka juga boleh membuat bisnes sendiri, menjadi personal nurse, okey. Boleh juga melibatkan dalam industrial, ya, bekerja di kilang-kilang. Juga mereka boleh bekerja di nursing home ataupun buka bisnes nursing home sendiri, dan juga menjadi akademia, okey, contohnya pensyarah bahagian kejurawatan, menjadi researcher, penyelidik dalam bidang kejurawatan, dan juga company-company yang menawarkan produk-produk kesihatan juga boleh menceburkan diri. Okey. Dan jangan lupa bila kita kata jururawat memang terikat dengan Malaysia Nursing Board. Ya, kita mempunyai professional board kita sendiri. Jururawat Malaysia. Ya, betul. LJM. LJM, yes, LJM. Dan bila kita kata dah berdaftar dengan LJM, maka mereka ni diterima secara global. Maksudnya sudah sah. Ya, global tu maksudnya mereka boleh servis di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Contohnya, adakah alumni yang
melebarkan sayap mereka di peringkat global? Ada. Kita kemana? ada nurses kita daripada UNIZA yang dah bekerja di Singapura, di Arab Saudi, alright, and then ada beberapa negara lain lah yang mereka dah permanently memang duduk di sana, suka dengan keadaan di sana, dan orang kata dah tak nak balik lah. Gaji pun kalau kita nak cerita tentang gaji pun di sana memang lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Lebih lumayan lah. Ya, Dan, insya-Allah. Saya rasa itu adalah satu peluang yang amat baik buat adik-adik yang berminat dalam bidang kesihatan, sama ada bidang kejururawatan, perubatan, sains kesihatan maupun fakulti farmasi, yang mana kita telah dengar tadi bahawa banyak peluang-peluang yang ditawarkan, termasuklah tempat untuk kita berkhidmat insya-Allah pada satu hari nanti apabila sudah bergraduasi. Dan kita ada Saya ada satu juga nak saya war-warkan di sini. Kita ada satu program baru juga, iaitu Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan dengan Kepujian, yang mana kita akan serahkan kepada yang lebih arif ataupun pakar untuk menjelaskan sedikit ya tentang program baru ini. Disilakan Encik Zul. Encik Zul. Terima kasih saudara Tarmizi. Okey, baik. Saya akan menyentuh kenaan dengan ijazah sarjana muda sains perubatan dan kesihatan. Okey. Sebenarnya program ini adalah program yang julung-julung kali yang dijalankan oleh IPTA di Malaysia. Universiti Awam, Cik Zul. Ya, universiti awam pertama sekali. Jadi UNIZA lah Yang ada yang kos jalankan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana sains muda perubatan ini. dan kesihatan. Ya. Kalau para pendengar di luar sana, adik-adik berminat dengan kursus ni, hanya di UNIZA saja ditawarkan. Jadi kalau berminat dengan perubatan, boleh cuba untuk kata melayari laman web di UNIZA dulu, tengok apa program ini yang berkenaan dengan program ini. Okey, tempoh pengajian program ini adalah selama 4 tahun, 4 tahun ataupun 8 hingga 10 semester saja. Di mana untuk tahun ini sesi kemasukan kita adalah pada September 2020. 21 maknanya pelajar-pelajar adalah boleh lah sekarang ni dah boleh daftar lah lepasan STPM terutamanya dah boleh daftar atau masuk ke UPU tengok online. Dia punya UPU online untuk mendaftar kursus ini. Ataupun mendaftar untuk program ini, mendaftar dalam bidang ijazah sarjana muda sains perubatan dan kesihatan. Okey, saya ingin menyentuh perkara yang pertama ialah tentang syarat kemasukan. Syarat kemasukan. Pada khususnya, Cik. Ya, untuk kursus ini STPM pada lepasan STPM mereka hendaklah mendapat CGPA 2.33. 2.33. Matrikulasi dan juga asasi sains mereka juga keputusan minimum adalah 2.33 juga. Serta untuk dan program ni dia sebenarnya adalah fit the need ni untuk golongan untuk lepasan diploma pembantu perubatan. MA. Dia khusus untuk MA. Okey. Jadi walaupun dia khusus untuk MA tapi untuk pelajar-pelajar freshie daripada lepasan STPM yang dan tak ada diploma asasi, ni ya boleh boleh memohon juga. Diploma pun boleh mohon. Ya, untuk diploma pembantu perubatan mereka yang dapat keputusan CGPA dia 2.5 boleh memohon untuk memasuki kursus ini. Okey. Syarat yang lain ialah mereka mestilah mendapat MUET lah band 2. Band 2 dan juga lulus temuduga lulus temuduga dan juga dia mestilah mempunyai tiada kecacatan lah. Tiada, Maksudnya sihat. sihat tubuh badan. Fizikalnya Fizikal dan dia. mentalnya. Sepatutnya kita pada masa COVID ni kita tak dapat bersua muka kan. Sepatutnya kita kena buat interview secara face to face. Sebab kita nak tengok keadaan fizikal dia. Ada juga yang datang dalam keadaan kaki yang tak sempurna kan, ataupun percakapan dia sengau contohnya, jadi kita terpaksa nak tolak. Jadi mereka-mereka yang hanya yang orang kata yang sempurna lah yang boleh dapat, yang boleh untuk ambil kerja. Bukan apa, sebenarnya mereka ni untuk akan merawat pesakit nanti Okey. Kemudian saya akan cerita sikit berkenaan sedikitlah tentang program ijazah sarjana muda sains perubatan dan kesihatan ni. Okey, apa yang pelajar ni akan belajar nanti ialah mereka akan belajar dalam masa 4 tahun ni, mereka akan belajar tentang sel, tubuh badan manusia hingga kepada sistem-sistem
dalam tubuh badan manusia. Mereka akan belajar tentang penyakit-penyakit. Kalau sekarang penyakit, contohnya penyakit hypertension, darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi jenis penyakit. Kalau sekarang ni tentang COVID-19 kan, mereka pun akan belajar tentang COVID-19. Ada yang bertanya Encik Zul, apakah perbezaan antara pemegang ijazah sarjana muda sains perubatan dan kesihatan ni jika dibandingkan dengan pemegang diploma pembantu perubatan MA yang sedang berkhidmat sekarang? Baik. Dan sebenarnya saya ada juga dapat maklumat daripada ramai yang bertanya tentang tu apa beza kalau saya ambil ijazah ni, kalau saya ambil diploma ni, apa beza je saya kerja ni. Sebenarnya ada perbezaan. Yang diploma mereka adalah orang profesional. Yang para profesional. Yang pemegang ijazah mereka adalah golongan pengurusan dan profesional. Jadi Maksudnya mereka lebih banyak pada pentadbiran. Ya. Kalau grade berbeza. Kalau yang diploma dia bermula pada grade U29. Tapi kalau yang mempunyai degree ataupun ijazah mereka bermula pada grade U41. Kalau mereka mendapat tawaran bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Dia bermula dengan gaji di situ. Tapi bidang kerja pun diploma dan ijazah adalah sama. Orang yang ada ijazah dan orang yang diploma dia boleh buat kerja, tapi dari segi skop pentadbiran berbeza. Berapa lama proses pengajian ini akan pelajar akan belajar dalam ijazah sarjana muda ini kalau mereka mendapat tempat? Okey, selama 4 tahun. 4 tahun. 10 hingga 8 semester lah. Jadi mereka akan belajar tentang rawatan, ubat-ubatan ataupun farmakologi. Juga mereka pada akhir tahun keempat nanti mereka akan mengikuti tahun ketiga dan keempat mereka akan mengikuti latihan praktikal di hospital ataupun dan juga di klinik kesihatan terpilih. Okey. Dan kita bernasib baik bila program kita hampir pelajar-pelajar tahun ketiga dan tahun 4 nanti, Hospital Uniza telah beroperasi sepenuhnya, maka kita memudahkan lagi pelajar-pelajar. Tidak ada masalah. Pelajar boleh belajar dalam kelas, teori dia boleh tahu, terus buat apply di Hospital Uniza. Dari segi praktikal. Ya, mereka akan dapat lebih cepat memahami satu-satu topik ataupun satu tentang pelajaran yang kita ajar pada mereka. Okey. Di samping itu pelajar-pelajar juga bila dia belajar di Uniza ni, mereka akan didedahkan dengan penyelidikan dan juga keusahawanan. Tak semestinya mereka dah habis kerja, mesti nak kerja dengan makan gaji. Mereka juga dilatih, disemai bagaimana mereka boleh bagaimana untuk berdikari. Boleh tak mereka buat bisnes sendiri contohnya. Yes. Okey. Ada juga yang bertanya ya Encik Zul, setelah bergraduasi daripada program ijazah sarjana muda ini, adakah mereka boleh untuk orang kata berdaftar ataupun perlu ke mereka berdaftar dengan mana-mana ahli badan profesional? Okey. Untuk pada graduan lepasan ijazah sarjana muda sains perubatan dan kesihatan ni, pada tahun keempat, tahun akhir, mereka dikendaki untuk memohon untuk mendapatkan pengiktirafan pendaftaran dengan badan profesional, iaitu badan profesional di sini ialah yang mengawal profession ini, iaitu ialah Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia. Ya, ataupun Medical Assistant Board. Okey. MAB lah. Bila mereka daftar ni, mereka akan dapat nombor badan. Jadi dengan nombor ni mereka boleh dianggap sebagai profesional. Dan kedua, mereka juga terikat dengan undang-undang. Akta terikat dengan Akta Pembantu Perubatan Malaysia. Okey. Kenapa program ni ditawarkan? Begitu menjadi atau orang kata nak diketengahkan oleh Uniza. Pertama, mereka kerana ijazah yang ditawarkan oleh Uniza ni dia akan mempunyai permintaan tinggi untuk menyokong perkhidmatan sektor kesihatan di Malaysia. Yang kedua, dia menyediakan profesional kesihatan sesuai dengan transformasi Malaysia sebagai negara maju, menuju negara maju, dan juga menyediakan profesional kesihatan untuk memberi perkhidmatan kesihatan lebih dekat pada masyarakat dengan konsep door to door healthcare for you. Maknanya dalam masyarakat besok, kita sebelum dia sakit kita dah ada dah. Dah sampai depan Dah pintu. sampai rawatan dia. Jangan tunggu sakit. Mereka menggunakan konsep apa orang panggil pekerja kesihatan kepada pesakit.
kita kepada hospital kepada komuniti. Okey. Dulu komuniti kepada hospital, sekarang komuniti pergi kepada hospital pergi kepada komuniti. Okey. Itu konsep yang kita terapkan, bahawa graduan-graduan kita akan pergi kepada turun kepada masyarakat. Okey, peluang dia. Yang pertama sekali ini perkara yang biasanya pelajar-pelajar selalu tanya, apa bidang ataupun bagaimana peluang kerja saya. Okey, pelajar lepasan graduan ni mereka boleh bekerja di sektor awam ataupun sektor swasta. Di industri, oil and gas, banyak tempat mereka boleh pergi. Okey. Healthcare produk, Okey. semua tempat boleh pergi. berkaitan dengan kesihatan mereka boleh bekerja. Okey, itulah kita telah dengar tentang penerangan tentang ijazah sarjana muda perubatan Ijazah perubatan dan kesihatan. daripada Encik Zulkifli bin Abu Bakar selaku pensyarah Universiti Fakulti Perubatan UNIZA. Dan jika adik-adik ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan program tersebut, bolehlah ke www.uniza.edu.my dan cari saja search Fakulti Perubatan dan adik-adik boleh discover tentang dengan lebih mendalam lagi tentang program tersebut. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zainab dan juga Encik Zulkifli atas kesudian berkongsi tentang program-program pengajian khususnya berkaitan dengan bidang kesihatan yang ditawarkan di UNIZA. InsyaAllah adik-adik di luar sana yang mana kita kata ada minat, ada naluri untuk berkhidmat dalam bidang kesihatan, boleh memohon melalui sistem UPU online yang telah dibuka. Dan jangan lupa untuk meletakkan UNIZA dalam pilihan pertama ataupun top 5. Okey. Terima kasih Dr. Zainab dan Encik Zulkifli. Dan sekarang kita beralih kepada sesi yang seterusnya bersama Puan Nur Gigi Diana binti Azmi, pensyarah dan juga Ketua Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Sultan Zainal Abidin. Assalamualaikum Puan. Puan Gigi. Puan Gigi. Okey. Waalaikumsalam. Okey, Puan Gigi dan Puan Nur Gigi Diana ataupun lebih mesra dikenali sebagai Puan Gigi. Puan Saya, betul. Okey, baiklah. Hari ini Puan Gigi akan bawa penonton-penonton, adik-adik di luar sana untuk kita kata menerokai 3 lagi fakulti, iaitu Fakulti Bahasa dan Komunikasi FBK, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI dan juga betul. Fakulti Sains Sosial Gunaan FSSG. Okey, yang pertama Puan Gigi, di peringkat FBK itu sendiri, apa program-program pengajian yang ditawarkan? Okey, baiklah. Terima kasih Cik Tamizi. Okey. Rakan sejawat lah dari Pusat Komunikasi Korporat kan? Ya. Sikom, betul. Okey, Assalamualaikum kepada adik-adik dan juga penonton yang sedang menyaksikan taklimat kemasukan program pengajian yang berada di fakulti yang berada di Universiti Sultan Zainal Abidin. Jadi saya di sini hari ini insya-Allah akan berkongsi dengan anda semua tentang program-program ni kalau grammar program pengajian, bukan program-program program pengajian. Program pengajian yang ditawarkan oleh 3 fakulti di UNIZA, iaitu Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI dan juga Fakulti Sains Sosial Gunaan. Ketiga-tiga fakulti ini merupakan fakulti yang menawarkan program pengajian dalam bidang sains sosial dan juga kemanusiaan, humanity. Jadi seperti yang Encik Tamizi tanya sebentar tadi, saya akan terangkan terlebih dahulu tentang program pengajian yang terdapat di Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIZA. Jadi nama pun Fakulti Bahasa dan Komunikasi, jadi tentunya fokus utama Fakulti Bahasa dan Komunikasi ini adalah dalam bidang bahasa dan juga komunikasi. Jadi ada buat masa ini terdapat 4 program pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda yang ditawarkan oleh FBK. Semua ijazah? Semua ijazah sarjana muda. Okey. Sebelum ni kita ada diploma TESA lah tapi diploma TESA buat masa ni kita jumutkan dan kita hentikan buat sementara lah kemasukan pengambilannya. Okey. Baiklah. Untuk program ijazah sarjana muda sedia ada, kita ada bagi adik-adik ataupun adik-adik yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab, yang minat menulis, minat sastra, yang minat bertutur dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab contohnya. Anda boleh memilih Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIZA kerana kami menawarkan 2 program pengajian dalam bidang bahasa Inggeris dan bahasa Arab.
Iaitu yang pertama ijazah sarjana muda bahasa Inggeris dengan komunikasi dan yang kedua ialah ijazah sarjana muda bahasa Arab. Dengan kepujianlah dua-dua program ni. Dan kedua-dua program pengajian ini mengambil tempoh masa pengajian selama 4 tahun. Baik, dan insya-Allah pada ambilan akan datang September Oktober ya. Oktober semalam keluar dah perkeliling ya. Oktober 2021 akan datang insya-Allah kalau tak ada aral. Akan ditawarkan juga di samping dua program pengajian yang sedia ada ini, kita juga akan tawarkan juga dua program baru ya Cik Mizi. Ada program baru. Ya betul, dua program baru ya. Di bawah Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi Fakulti Bahasa Komunikasi UNIZA. Dan dua program pengajian ini ialah ijazah sarjana muda Bahasa Melayu Kontemporari dengan media interaktif kepujian. Ini nama dia orang kata apa? Sikit panjang dan sedikit future ready tu. IR 4.0 orang kata kan, IR 4.0. Sebab kita menggabungkanlah elemen bahasa Melayu dan juga media interaktif, designing dan sebagainya. Dan di samping itu, kita juga ada satu lagi program baharu yang akan ditawarkan juga oleh Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi Fakulti Bahasa dan Komunikasi ya, UNIZA, iaitu ijazah sarjana muda perhubungan awam dengan media kontemporari. Dan program ini juga akan mengambil masa tempoh pengajian selama 4 tahun. Jadi kepada pelajar-pelajar yang berminat ya, bukan kami di Fakulti Bahasa bukan sahaja menyediakan program pengajian dalam bidang bahasa tetapi juga dalam bidang komunikasi yang memfokuskan kepada bidang perhubungan awam. Jadi PR ya betul, PR ya. Public relations. Macam Cik Tamizi kan dekat Sikom. Sikom tu Pusat Komunikasi Korporat nah. Ni boleh lah. Boleh bekerja di Sikom. Ya, boleh insya-Allah kan satu hari nanti ya. Baiklah. Jadi memandangkan Cik Tamizi dua program baru ni, jadi boleh saya kongsikan sikit ya tentang syarat-syarat kemasukan dan sebagainya ya. Okey. Saya akan kongsikan terlebih dahulu syarat kemasukan untuk program bahasa Melayu Kontemporari dengan media interaktif ya. Jadi kepada adik-adik lepasan STPM dan juga lepasan dan setaraf lah matrikulasi dan juga diploma, bagi anda yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ini, saya kongsikan serba sedikit syarat kemasukan. Syarat kemasukan. Tentunya perlulah memenuhi syarat kemasukan universiti, tapi syarat tambahan untuk lebih detail boleh layari laman web seperti yang dimaklumkan oleh Encik Tamizi tadilah. Tapi antaranya bolehlah mencapai PNGK sekurang-kurangnya 2.0. Okey, di peringkat STPM, matrikulasi dan juga diploma. Cuma terdapat sedikit syarat tambahan untuk calon-calon STPM di mana anda juga perlulah mendapatkan sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran pengajian am dan juga mata pelajaran bahasa Melayu atau kesusastraan Melayu. Manakala untuk pelajar lepasan matrikulasi dan juga diploma, antara syarat tambahannya ialah mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam bahasa Inggeris di peringkat SPM. Okey, itu sedikit sebanyak tentang syarat kemasukan untuk pelajar yang berminat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda Bahasa Melayu Kontemporari dengan media interaktif. Dan seterusnya saya kongsikan sedikit ya Cik Tamizi berkenaan dengan syarat kemasukan untuk program ijazah sarjana muda perhubungan awam dengan media kontemporari yang mengambil masa 4 tahun pengajian ya. Kepada pelajar-pelajar lepasan STPM dan setara, iaitu matrikulasi, diploma dan STAM, anda bolehlah sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.0 sekurang-kurangnya, kalau lebih lagi bagus. Okey. Dan juga syarat tambahan lain ialah mendapat grade B dalam bidang bahasa Melayu di peringkat SPM, grade C sekurang-kurangnya grade C dalam bidang bahasa Inggeris, dan juga MUET kita letakkan MUET perlulah mencapai sekurang-kurangnya MUET Band 2. Jadi itulah sedikit tentang syarat kemasukan untuk dua program pengajian bahasa Melayu dan juga sarjana muda perhubungan awam ini. Okey, Puan Gigi, kita telah mendengar tadi tentang FBK. Sekarang sebagaimana kita tahu, kita ada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, FKI dengan FSSG, Fakulti Sains Sosial Gunaan.
oleh kerana masa mencemburui kita Puan Gigi, Betul. secara pantasnya. Secara pantas, apa program-program yang ditawarkan di fakulti-fakulti tersebut? Sebelum saya maklumkan sedikit tentang program pengajian di fakulti lain, saya nak tambah sikit tentang program pengajian baru tadi, sedikit saja ya. Okey, untuk 2 program pengajian baru ya yang ditawarkan, yang bakal ditawarkan oleh FBK nanti, kedua-dua program pengajian ini mengamalkan konsep to you to I. Okey, di mana pelajar-pelajar yang mengikuti program pengajian Bahasa Melayu Kontemporari dan juga Perhubungan Awam itu tadi, anda akan menjalani tempoh pengajian selama 3 tahun ya di universiti dan 1 tahun akan berada di industri. Okey, jadi untuk maklumat lebih lanjut boleh layari laman web dan juga boleh juga layari laman web Fakulti Bahasa dan Komunikasi sendiri untuk maklumat yang lebih lanjut ya, iaitu di www.fbk.unisa.edu.my. Baiklah, kita teruskan dengan program pengajian lain ya yang berada di dalam bidang sains sosial dan juga kemanusiaan, iaitu kita teruskan dengan sedikit sebanyak tentang program pengajian di peringkat diploma yang ditawarkan oleh Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. Fakulti kata paling senior. Ya, betul. Otai lah ni, Otai Uniza ya. Okey, kita ada program diploma dalam bidang syariah. Jadi untuk adik-adik lepasan SPM sesuai ya, datanglah ke Uniza, datanglah lanjutkan pengajian anda di Fakulti FKI Pengajian Kontemporari Islam dalam bidang diploma, sama ada dalam bidang syariah, dalam bidang usuluddin, dalam bidang bahasa dan kesusastraan Arab, dalam bidang dakwah dan juga dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Dan selain daripada itu ada juga diploma dalam pentadbiran Islam, sejarah dan tamadun Islam, pengajian Islam dengan teknologi maklumat, elemen interaktif ada di situ ya, dan juga pengajian Islam dalam bidang usuluddin. Kesemua program pengajian ini mengambil masa selama 2 tahun. 2 tahun pengajian. Sarjana usuluddin tadi. Ya, betul, kecuali ijazah tadi diploma ya, program diploma semuanya 2 tahun. Di FKI ataupun Fakulti Pengajian Kontemporari Islam juga ada laju. Juga ada program ijazah sarjana muda. Dan program ijazah sarjana muda yang pertama ditawarkan ialah pengajian Islam dalam bidang usuluddin mengambil masa selama 3.5 tahun. Dan juga ada juga kalau rasa tak minatlah nak belajar dalam bidang usuluddin, ada bidang lain jangan bimbang, kita ada juga dalam bidang syariah, pengajian Islam dalam bidang dakwah, ada juga usuluddin dengan minor dalam bidang kaunseling dan juga ada ijazah sarjana muda Al-Quran dan Al-Sunnah. As-Sunnah dalam bidang qiraat. Kesemua ni ialah program pengajian yang mengambil masa selama 3.5 tahun. Dan kita teruskan dengan fakulti yang seterusnya, iaitu Fakulti Sains Sosial dan Gunaan, di mana fakulti ini menawarkan 2 program pengajian, iaitu ijazah sarjana muda Sains Sosial, Antropologi dan Dakwah dan juga ijazah sarjana muda Kerja Sosial dengan Kepujian. Dan kedua-dua program yang ditawarkan oleh FSSG ataupun Fakulti Sains Sosial Gunaan ini mengambil masa selama 4 tahun. Jadi bagi anda yang mungkin tadi Dr. Zainab dan Encik Zulkifli bercerita tentang program pengajian dalam bidang perubatan, tapi ada setengah kita ni mungkin tidak berminat dalam bidang perubatan, jangan bimbang. Sebab kita ada banyak lagi program lain di Uniza. Datanglah, pilihlah program-program lain yang bersesuaian dengan minat dan cita rasa anda. Je yang mana berkenan. Ya, betul. Macam kita pergi kedai kuih kan, tak berkenan kari puff, ada kuih onde-onde contohnya. Pilih saja. Pilih saja. Betul. Kena pasti minat tu ya Puan Gigi. Ya, betul. Kena pasti minat ya. Kita nak belajar ni kita perlu rasa suka. Betul. Kita perlu mencintai ilmu. Betul. Jangan kita belajar semata-mata kerana nak capai grade A. Itu semua kita akan buat, kita hafal saja nota, balik kita lupa. Betul. Tapi buat kerana kita mencintai ilmu. Okey? Penghayatan. Betul, menghayati. Sesuai dengan Uniza dan nilai-nilai Nasim kita, insya-Allah ya. Okey. Nak tahu apa nilai Nasim, kena masuk Uniza. Kena masuk Uniza. Okey, kita telah mendengar sedikit sebanyak daripada Puan Gigi Diana sebentar tadi tentang Fakulti Bahasa FBK, FKI dan juga FSSG. Dan semestinya Uniza merupakan sebuah universiti awam yang bersifat holistik, menawarkan pelbagai program-program pengajian sama ada bermula daripada peringkat agama kepada peringkat kesihatan dan bidang kemanusiaan, kesusasteraan dan sebagainya. Tersasul saya Puan Gigi. Okey, seterusnya kita akan ke sesi yang terakhir bersama Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar
Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi UNIZA dan juga ditemani oleh Dr. Nur Hayati Ngah, Ketua Jawatankuasa Publicity Fakulti Biosumber dan Industri Makanan Universiti Sultan Zainal Abidin untuk menerangkan beberapa lagi buah fakulti dan program-program pengajian yang terdapat di Universiti Sultan Zainal Abidin. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Tirmizi. Saya teruskan perjuangan kita pada pagi ini bersama saya perkenalkan diri saya, Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail, dan di sebelah kanan saya saya Dr. Nur Hayati binti Ngah dari Fakulti Biosumber dan Industri Makanan UNIZA. Okey, kami hari ini akan menerangkan bagi pihak saya akan menjelaskan kepada anak-anak yang sedang menduduki SPM pada tahun ini 3 fakulti ataupun 3 pusat di bawah saya, 2 fakulti, 1 pusat, iaitu Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi, yang kedua Fakulti Informatik dan Komputeran serta Pusat Asasi Sains dan Perubatan. Okey, manakala bagi pihak Dr. Yati pada hari ini akan berceritakan tentang 3 fakulti yang utama, iaitu melibatkan Fakulti Sumber dan Industri Makanan, betul Dr. Yati? Ya, betul. Yang kedua adalah Fakulti Perniagaan dan Pengurusan, Ya, betul. dan yang ketiga adalah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Jadi saya serahkan majlis ataupun saya serahkan penerangan ini kepada Dr. Yati untuk menjelaskan kepada anak-anak semua. Dipersilakan Dr. Yati. Okey, terima kasih Dr. Wan. Saya mulakanlah penerangan berkaitan program-program yang ditawarkan di Fakulti Biosumber dan Industri Makanan. Okey, di Fakulti Biosumber dan Industri Makanan, kami menawarkan 7 program pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Di fakulti ini tak ada program diploma, semua program ijazah. Iaitu yang pertama adalah ijazah sarjana muda perniagaan tani dengan kepujian, ijazah sarjana muda bioteknologi pertanian dengan kepujian, ijazah sarjana muda produksi dan kesihatan haiwan dengan kepujian, ijazah sarjana muda teknologi makanan dengan kepujian, ijazah sarjana muda sains kepujian sains akuatik, ijazah sarjana muda pembangunan makanan halal, dan ijazah sarjana muda teknologi pembiakbakaan tumbuhan dengan kepujian. Okey, kedua-dua program ini iaitu ijazah sarjana muda teknologi pembiakbakaan dengan tumbuhan, ijazah sarjana muda teknologi pembiakbakaan tumbuhan dengan kepujian dan sarjana muda pembangunan makanan halal. Ini adalah 2 program baru ya Dr. Wan, yang di mana pengambilan sulung akan diambil pada Oktober ni lah maksudnya Oktober Dr. Yati. ini, ya. Okey, so ini adalah merupakan satu berita baiklah kepada calon-calon SPM tahun ni, betul Dr. Yati? Ya, betul. Okey. Sebelum tu saya nak memperkenalkanlah Fakulti Biosumber dan Industri Makanan ni. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Betul Dr. Yati. Okey, Fakulti Biosumber dan Industri Makanan dia terletak di kampus Besut. Kampus Besut ni lebih kurang 60 km daripada Bandar Kuala Terengganu. Dan 60 km juga ke Kota Baru, di tengah-tengah antara Kelantan dan Terengganu di So Besut. itu merupakan satu daya penarik di mana anak-anak kita nanti yang berada di Fakulti Biosumber Industri dan Makanan ini dia boleh akses kepada 2 bandar yang besar, iaitu Bandar Kota Baru dan juga Bandar Kuala Terengganu itu sendiri Dr. Yati. So boleh tak Dr. Yati ceritakan kepada anak-anak semua apa wow yang ada di kampus Besut ni? Okey, silakan Dr. Yati. Kampus Besut ni dia dikelilingi oleh kehijauan hutan pantai. Wow. Dan Okey. berhampiran dengan pantai biru air laut Cina Selatan. Okey, so hijau mata memandang. Hijau mata memandang. Okey. Kemudiannya berhampiran dengan pelbagai pusat rekreasi, contohnya pulau perhentian, air okey. terjun latar belatan, air panaslah, ada pelbagai tempat menarik untuk pelajar-pelajar ini selain daripada pergi ke selain daripada berada di universiti untuk belajar, kemudian boleh release stres. Boleh Betul. tension belajar tu pergi Alam semula jadi, flora dan fauna. Itu di kawasan environment sekeliling sebenarnya Dr. Yati. environment Ada suatu benda yang menarik lagi di dalam kampus Tembilah itu sendiri. Saya pernah sampai, saya tengok betapa indah dan harmoninya berenang-renang angsa-angsa itik-itik. Betul tak Dr. Yati? Betul. Okey. Kita ada tasik yang besar, ada taman rusa, ada taman burung kasawari, ada taman herba, di mana dekat taman herba tu Dr. Wan ada lebih kurang 500 spesies pokok herba. Oh really? 500 spesies? Untuk para pelajar dan penyelidik menjalankan aktiviti penyelidikan ataupun pembelajaran. Hands on, semua ada. Okey, dengar tu anak-anak semua, ada lebih 500 spesies tumbuh-tumbuhan berada di dalam kawasan kampus UNIZA Tembilah ya Dr. Yati. Ya. Okey, suatu benda yang sangat menariklah bagi semua penonton yang mendengar pada hari ini. Okey, ada lagi Dr. Yati? Itu tumbuhan. Kita ada juga ladang di Pasir Akar di mana dapat lebih kurang betul. 700 ekor kambing,
berpuluh-puluh ekor lembu sado. Okey. Ini adalah untuk para pelajar yang mengambil jurusan produksi dan kesihatan haiwan, belajar secara hands on. Okey. Kita sebab kita di FBIM ni kita bukan hanya nak bagi Theoretical. semata-mata, So kita cover dari segi praktikal. practicality. Ya, betul. So apabila pelajar keluar nanti daripada UNIZA dan menggenggam segulung ijazah, apabila belajar di apabila orang kata nak mencari peluang pekerjaan tu dah dibekalkan dengan ilmu-ilmu orang kata praktikal. Seimbang lah maksudnya. Sebab seimbang. kita menghasilkan graduan secara holistik. Ya. Praktikal dan juga teoretikal. Betul Dr. Yati? Okey. Menarik Dr. Yati. So kalau kita lihat pada hari ini, di hadapan kita ni ada banyak ni produk-produk ni. Boleh tak Dr. Yati terangkan? Saya bukan nak meniaga ya. Saya bukan nak menjual produk hari ini. Cuma saya nak berkongsi dengan adik-adik, ibu bapa. Ini adalah sebahagian daripada hasil orang kata pembelajaran para pelajar di Fakulti Biosumber dan Industri Makanan. Saya tunjukkan di sini, ini adalah cordial Roselle. Ini jam daripada Roselle juga. Produk madu kelulut, ini adalah sachet infusion Roselle. Dan produk kecantikan. Wow. Di mana para pelajar, selain daripada kita kata memberikan ilmu teori kepada mereka, kita ajar mereka product development. Means apabila mereka keluar nanti, mereka dah ada satu kemahiran. Katakanlah mereka tak nak bekerja makan gaji, mereka dah ada ilmu keusahawanan. Ya. Mereka tahu hasilkan produk. Di universiti juga, di FBIM, kami memberi yang kata ilmu berkaitan keusahawanan. Mereka boleh menjadi usahawan dengan produk mereka sendiri. Betul Dr. Yati, saya setuju. Sebab kalau kita lihat sendiri di musim pandemik ni, kita perlu ada daya saing ataupun daya juang sebagai seorang usahawan. Betul Dr. Yati? Betul. So, complete lah dekat sini ni kita ada. Kita lahirkan graduan seperti mana yang saya cakap tadi, secara holistik Dr. Yati. Okey. So, sekarang Dr. Yati, menarik tentang perkongsian FBIM tadi. Kita boleh tak Dr. Yati kongsikan untuk program ataupun fakulti yang seterusnya? Okey, di UNIZA ni kita adalah multidisiplin. Yes, multidisiplin. Antara fakulti lain adalah Fakulti Perniagaan dan Pengurusan, di mana di Fakulti Perniagaan dan Pengurusan ni ditawarkan 7 program diploma dan 4 program ijazah sarjana muda. Okey, untuk program diploma, antara program yang ditawarkan adalah Diploma Pengurusan Sumber Manusia, Diploma Pengajian Bank, Diploma Pengajian Insurans, Diploma Kewangan, Diploma Pemasaran, Diploma Perdagangan Antarabangsa dan Diploma Pengurusan Sumber Manusia. Manakala untuk program ijazah, ada 4 program ijazah yang ditawarkan, iaitu Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kewangan Islam dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Risiko dan Takaful dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kekayaan Islam dengan Kepujian. So bermakna ada 7 program di bawah diploma dan juga 4 program di bawah ijazah sarjana muda. Betul Dr. Yati? Ya, betul. Semuanya ditawarkan di Fakulti Perniagaan dan Pengurusan. Okey, so nampaknya adik-adik semua ataupun anak-anak semua di UNIZA ni, di Fakulti Perniagaan dan Pengurusan, kita meliputi pelbagai program. So that's why lah kita kenali sebagai UNIZA ni sebenarnya multidisiplin. Kita boleh jadi doktor perubatan, betul Dr. Yati? Kita boleh jadi pegawai sains, pegawai dietetik, betul? Atau jurutera itu sendiri Dr. Yati? Okey, so sangat jelas untuk Fakulti Perniagaan dan juga Pengurusan. Ada tak lagi Dr. Yati nak kongsikan fakulti lain? Okey. Kepada mereka yang berminat untuk menjadi peguam. Wow. Ini pun merupakan satu skop yang inilah. Skop sebab sebahagian orang tak tahu, ingatkan sebab UNIZA ni bermula daripada KUZA. Jadi orang mengingatkan okey UNIZA program agama. Tak, sebenarnya kita multidisiplin. Dan antara program lain yang ditawarkan di UNIZA adalah di bawah pengajian? Di bawah Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Terdapat 3 program yang ditawarkan. Yang pertama adalah Diploma Undang-Undang. Yang kedua adalah Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian. Dan yang ketiga, Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian. Okey, so memang betul lah kita akan menjadi seorang peguam lah di sini, sama ada you nak praktik ataupun tidak lah. Ya, betul. Okey, so terima kasih diucapkan kepada Dr. Yati atas penerangan 3 fakulti yang sangat jelas dan menarik untuk anak-anak kita pada hari ini. So pada hari ini juga saya akan mengambil bahagian saya akan menerangkan 3
3 juga fakulti, iaitu fakulti yang pertama adalah fakulti saya sendiri. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi, atau kita lebih mesra Dr. Yati dengan panggilan FRIT. Betul kan Dr. Yati? Yeah. Okey, so saya merupakan tenaga pengajar di fakulti ini ataupun FRIT. Di fakulti ini ada 5 program yang kami tawarkan, iaitu 2 di peringkat diploma dan 3 lagi di peringkat ijazah sarjana muda. Okey, kalau boleh saya nyatakan satu persatu ya kepada anak-anak semua. Program yang pertama melibatkan diploma adalah Diploma Reka Bentuk Perindustrian dan juga Diploma Teknologi Pembuatan. So kedua-dua program ini memakan masa ataupun mengambil masa 2 tahun untuk menamatkan proses pengajian Dr. Yati untuk diploma memenuhi. Sekejap je, 2 tahun 2 tahun tu. sekejap, sangat sekejap. Betul tak? Sangat Awak cakap apa? Orang cakap pejam pelik, pejam celik, pejam celik. Okey. So 2 tahun settle, alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Itu untuk program diploma di FRIT itu sendiri ataupun Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi. Manakala ada 3 program di peringkat ijazah di Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi ini, iaitu yang pertama adalah Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian. Okey. Yang kedua adalah Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian ataupun dalam pengkhususan reka bentuk produk. Dan ini Dr. Yati saya bawakan hari ini special live di Facebook Uniza dan juga Jabatan Pendidikan Tinggi. Okey Dr. Yati. Program yang ketiga ini adalah untuk anak-anak kita khas seperti mana program daripada FBIM tadi, di mana program ini adalah program baru segar keluar dari ladang ya untuk anak-anak semua kerana pengambilan sulung ataupun pengambilan pertama, dan juga anda merupakan perintis untuk program ini, iaitu Ijazah Sarjana Muda Teknologi Polimer dengan Kepujian, yang mana dijangkakan pengambilannya pada bulan Oktober 2021. Betul Dr. Yati? Ya, Sama betul. kan kita? Sama. Okey, so saya nyatakan di sini ketiga program Ijazah Sarjana Muda di Fakulti Reka Bentuk ini adalah memakan masa ataupun mengambil masa kira-kira 3 tahun setengah untuk menamatkan pengajian itu sendiri. Okey. Agak cepat ya Dr. Memang- Wan. memang betul, Dr. Yati. Kebiasaannya 4 tahun, ni 3 tahun setengah. Okey, betul. Boleh Memang habis 3 tahun setengah cepat. boleh habis. Satu lagi yang special sebenarnya, saya lupa nak bagi tahu tadi Dr. Yati, kita ada satu yang kita kena highlightkan. Okey. Graduan daripada FBIM ataupun graduan daripada Fakulti Reka Bentuk Inovatif Teknologi sendiri, dan juga fakulti yang akan saya bincangkan selepas ini adalah mereka diiktiraf di dalam MBOT. Yes, anak-anak tahu semua apa itu MBOT, Malaysian Board of Technology. Yang kita di pangkal nama kita akan ada perkataan apa Dr. Yati? TS. Yes. Bukan Tan Sri. Okey, bukan Tan Sri guys, bukan Tan Sri. TS adalah untuk MBOT punya pemegang sijil, ataupun kalau macam engineer kita pakai IR. Kalau Contoh- account kan dia ada badan teknologi ataupun badan profesional di sini. Betul Dr. Yati? Contoh. Okey. Kalau nama saya TS Nur Hayatinga, means teknologis. Nur Teknologis, Hayatinga. ya betul. Bukan Tan Sri. Tapi mungkinlah kalau dapat Tan Sri, dia akan dapat 2 lah. TS macam itu ada Yati. boleh jadi. Okey. So saya teruskan lagi dengan perkongsian kita yang kedua pada hari ini, iaitu melibatkan Fakulti Informatik dan Komputeran. Boleh Dr. Yati? Saya boleh. teruskan. Okey. Fakulti FIK ni kita kenali atau lebih mesra kita kenali sebagai FIK. Menawarkan 2 program diploma dan juga 4 program ijazah sarjana muda. Okey, suka saya terangkan kepada anak-anak semua, program pertama di peringkat diploma iaitu Diploma Teknologi Maklumat, dan program yang kedua adalah Diploma Teknologi Maklumat atau dalam pengkhususan multimedia. Kedua-dua program ini mengambil masa untuk menamatkan pengajian selama 2 tahun. Manakala 4 program ijazah yang ditawarkan di Fakulti Informatik ini adalah Ijazah Sarjana Muda Komputer Pembangunan Perisian dengan Kepujian Dr. Yati, Ijazah Sarjana Muda Komputer Keselamatan Rangkaian Komputer dengan Kepujian. Yang ketiga, Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Komputeran Internet dengan Kepujian, dan yang keempat adalah Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Pengkhususan Informatik Media dengan Kepujian. Ada banyak pilihan ya, Dr. Betul Wan? Dr. Yati. So sebenarnya apa yang menarik di Uniza ni, kita menawarkan program-program yang selari dengan kehendak pasaran semasa. Betul tak Dr. Ya, Yati? betul. Sekarang ni dah tak ada 3G, dah 4G, orang tak main dah. Betul, semuanya Sekarang dah ni 5G kan. So Fakulti Informatik ini adalah merupakan peneraju kepada keunggulan teknologi itu sendiri. Dr. Yati kan. Kita membekalkan tenaga-tenaga kerja mahir di Malaysia dan juga di luar negara untuk meliputi informatik dan juga teknologi itu Dr. Yati. Selain daripada fakulti saya yang merupakan teknologi kejuruteraan itu. Okey. So saya teruskan lagi Dr. Yati dengan pusat yang ketiga. Okey. So pusat yang ketiga ni kita kenali dia sebagai Pusat Asasi Sains dan Perubatan. Dengar betul-betul ya anak-anak, kita ada klausa Pusat Asasi Sains
dan perubatan. So dekat sini dah telah memberi gambaran kepada you all semua guys, anak-anak semua. Okey. Selepas saja menamatkan asasi selama 1 tahun di, kita kenali pusat asasi ni Dr. Yati sebagai apa? Puspa. Puspa. Ya, betul. Okey, Puspa. So kita habis pengajian selama 1 tahun di asasi ni ataupun di Puspa ini, anak-anak akan ditempatkan ataupun anak-anak boleh menempatkan diri anak-anak di 6 buah fakulti utama di dalam UNIZA, melibatkan pemilihan 16 program Dr. Yati. Banyak tu. Betul, Maknanya 16 tidak program. hanya terhad kepada fakulti perubatan Yes, sahaja. tidak. That's why nama dia adalah Pusat Asasi Sains dan Perubatan. Maksudnya pelajar lepasan Puspa, mereka boleh memilih program-program lain. Contohnya kalau mereka tiba-tiba rasa macam minat teknologi pembuatan Betul, lah. nak pergi kat saya, nak pergi Frit, nak pergi kat Dr. Yati, Teknologi FB, makanan nak ke, pergi Fakulti baik-baik. Informatik, Tak ada apa masalah. sahaja program yang melibatkan sains Okey. dan yang keduanya adalah perubatan. Itu memang of course lah kita nampak tadi Dr. Zainab panjang lebar menerangkan tentang perubatan. So, sains ini adalah yang dia cater dan untuk part sains ini adalah daripada fakulti kami tadi lah, Fakulti Frit, Fakulti FBIM, FIK, betul tak Dr. Yati? 16 program. Okey, ada 16 program ditawarkan. Okey. Jadi, saya suka saya terangkan di sini secara ringkas, Pusat Asasi Sains dan Perubatan ataupun PUSPA ini syarat kemasukannya memerlukan 5B. Syarat minimum guys, 5B iaitu fizik, kimia, biologi, matematik atau matematik tambahan dan juga 1 mata pelajaran lain yang tidak termasuk sejarah dan juga bahasa Melayu yang perlu kredit. Okey, Dr. Yati. Mudah saja tu 5B tu. 5 tapi minimum Dr. Yati. Minimum. Sekarang semua anak-anak Malaysia, saya tahu anak-anak Malaysia, anak-anak gemilang wawasan ni adalah anak-anak yang hebat. Ya, betul. Superb. That's why lah kita tahu dan UNIZA punya tagline adalah UNIZA pasti tahu sebab pengambilan kita adalah pasti hebat. Pasti hebat. Okey, Dr. Yati. So, saya rasa sangat jelaslah apa yang kita terangkan pada hari ini Dr. Yati berkenaan dengan 3 fakulti yang telah disampaikan oleh Dr. Yati sendiri dan juga 2 fakulti daripada saya dan 1 pusat asasi sains. Okey, saya dengan ini menyerahkan majlis ataupun seterusnya saya mempersilakan kembali kepada sahabat Tirmizi. Dipersilakan sahabat Tirmizi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan Omar dan Dr. Yati atas kita kata orang kata sesi perbincangan yang cukup hangat di Okey, sini. betul. Forum. Macam kat kedai kopi pun ada. Siap bawa apa kata? Produk-produk untuk ditonjolkan kepada para pelajar di luar sana yang mana hasil daripada fakulti FBIM dibesut ya. Pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. Gitu. 3P untuk pengetahuan adik-adik. Dan kalau adik-adik nak jumpa Dr. Yati boleh ke FBIM? Boleh. Boleh. Kalau nak jumpa Dr. Wan Omar boleh ke Frit? Boleh. Okey, untuk Kami menantikan kedatangan anda. Betul. Doktor ni adalah bukan kata sebarangan doktor ya. Ada kehebatan-kehebatan tersendiri dan saya rasa itu adalah perkongsian yang cukup orang kata berinformatif, berinformasi dan kita kata cukup bergunalah kepada adik-adik di luar sana yang mana sedang orang kata memilih rentak ya. Betul. Memilih rentak Rentak untuk dan juga hala tuju hidup hala dia. tuju hidup yang Mana mana akan selepas ini? menentukan Ya. mereka punya kehidupan. Segalanya bermula di sini. Segalanya bermula di UNIZA. Di UNIZA. Okey. InsyaAllah dan semoga apa yang disampaikan oleh panel-panel jemputan kita pada hari ini memberi manfaat, memberi orang kata pencerahan ataupun guide kepada adik-adik di luar sana untuk memilih jalan kehidupan yang akan ditentukan oleh adik-adik sendiri. Dan suka untuk saya ingatkan kepada adik-adik di luar sana khususnya lepasan SPM dan setaraf dan juga STPN dan setaraf doktor, yang mana jangan orang kata kita dah berbincang panjang lebar, kita dah orang kata explain itu, explain ini, tapi kalau adik-adik tidak memohon Ataupun tidak menjadikan pilihan UNIZA tu pilihan pertama, betul. dalam sistem UPU, orang kata impossible lah. Betul. untuk menjejakkan kaki ke orang Persaingan kata sengit. persaingan sangat sengit Setiap sekarang. tahun kita menerima permohonan yang sangat Betul. tinggi. Sangat tinggi. Jadi syarat-syarat apa orang kata tadi syarat-syarat kelayakan memohon saja kan. Jadi apabila yang orang kata lebih outstanding memohon, jadi terpaksa utamakan mereka yang memiliki syarat yang melebihi syarat orang kata minimum. So that's why lah kita tidak boleh mencapai syarat minimum. Kita Betul. kena extravaganza. Betul. Kita kena extravaganza. Daripada memohon UNIZA kena extravaganza, dah masuk UNIZA kena jadi lagi extravaganza. Sebab pesara-pesara kat sini pun extravaganza. Betul. Ini contoh-contoh dan produk-produk yang kita kata outstanding dan extravaganza. Dan InsyaAllah. sistem UPU online ini akan ditutup pada 31 Mac 2021 jam 5 petang
Dan kita harap adik-adik, kita tahu dalam kesibukan mereka sedang berjuang dalam peperiksaan SPM khususnya 2020. Tetapi jangan lupa untuk luangkan sedikit masa bagi mereka yang belum mengisi sistem UPU untuk cepat-cepat bertindak dan berbuat demikian pada hari yang orang kata tidak ada exam lah doktor. Betul. Untuk isi maklumat dengan tepat, dengan orang kata detail yang betul, berhati-hati supaya tidak berlaku masalah teknikal Keciciran. di kemudian hari. Keciciran. Sebab banyak juga kes yang kita kata salah masuk nombor IC Betul. lah, salah ejaan nama lah. Lepas tu orang kata bidang-bidang apa orang panggil keutamaan bidang yang nak dipilih. Lepas tu kalau program-program yang kita utamakan, kita mesti letak di bahagian paling atas. Ya, Dan betul. semestinya jangan lupa letak UNIZA. Okey. Pastinya Uniza paling atas. Pastinya. Pastinya. Antara top 5 lah kita kata. Betul. Sebabnya di Uniza segala yang terbaik ada di Uniza, sahabat Mizi ya. InsyaAllah. Dan InsyaAllah. bermula dari tenaga pengajarnya sehinggalah Staf kepada pentadbiran je. staf Jangan lupa pentadbiran. sebab staf pentadbiran banyak membantu kita ni di Betul. Uniza ni. Saya salah seorang staf pentadbiran. Betul. Dan pelajar-pelajar yang kita terima pun hebat juga doktor. Betul. Yang kita kata dari segi background akademik, Betul. dari Sasiah segi terpuji. sasiah, Kita akan bentuk di Uniza betul. ini secara pembangunan Betul. secara holistik itu sahabat InsyaAllah. Mizi. Dan kita kata semestinya peluang di Uniza, Dr. Yati, di kampus Bersut juga adalah satu pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan oleh anak-anak pelajar. Ya. Dan semestinya jika orang kata kalau hendak merantau ke negeri Terengganu, inilah masanya untuk bermastautin selama 3 ataupun 4 tahun. Tagline Terengganu macam mana? #Uniza pasti tahu. Uniza pasti tahu. Jadi bila datang Terengganu, mesti tahu. Ada satu orangnya baik-baik belaka. yang tu saya cakap tu. Negeri cantik, Budaya budaya menarik, orangnya baik-baik saja. Okey. Dan insya-Allah kita kata jumpa lagi di lain-lain waktu dan kesempatan apabila insya-Allah adik-adik dan anak-anak pelajar sudah enroll ke Uniza. Carilah panel-panel yang sudah bersama dengan anda yang kata saya masuk Uniza sebab dengar apa panggil taklimat pada tempoh hari dengan panel-panel yang cukup berinformatif dan juga berpengalaman. Dan saya rasa itu sahaja daripada kami Universiti Sultan Zainal Abidin. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe akaun media sosial rasmi Uniza. Kita ada Instagram, Facebook, kita ada TikTok juga Dr. Yati, TikTok. Dr. Wan. Okey. TikTok. Tapi bukan TikTok yang menari-nari tu. Type saja Uniza EDUMY. Uniza follow style orang muda. EDUMY. Betul. BBNU Kita lah. kena dekatkan golongan BBNU makin kreatif kita kata. Betul. Dan Uniza EDUMY, search saja Uniza EDUMY dan juga boleh follow Uniza Official Channel di YouTube untuk melihat pelbagai video-video menarik dan berinformasi. Sekian saja dari saya Ahmad Tirmizi Ghani. Jumpa lagi di waktu yang akan datang. InsyaAllah #Uniza pasti tahu, #Uniza terbaik untuk anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.